Guys, Indonesia bakal lebih maju berbanding Malaysia guys. Ada beberapa sebab kenapa dan mengapa. Ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih, dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. So guys, kepada kalian yang tengah menonton ini, Uncle mendoakan supaya anda berada di dalam kondisi sehat walafiat. So guys, pada kali ini kita akan teruskan kepada satu video yang bakal Uncle akan reaction, yaitu 4 sebab Indonesia bakal lebih maju berbanding Malaysia guys. Itu merupakan tajuk dan daripada channel, yaitu channel Drama Politikus guys. So guys, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. So guys, apa cerita dan mengapa Indonesia akan bakal lebih maju berbanding Malaysia? Kita akan sama-sama lihat bagaimana kandungan konten yang akan diceritakan. Jadi guys, tanpa membasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2. Dan Indonesia sekarang meningkat maju. Ex-menteri guys. Saya kata kepada bekas menteri itu, Haha, sambil kita bila kamu maju, ngopi-ngopi guys. kami yang susah. Nak dapat pembantu rumah pun payah sekarang. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. RM800. Sekalian, saya kata barangkali tak lama lagi, 10 tahun lagi kami pula akan menghantar pembantu rumah untuk bekerja di Indonesia. Wah, itu adalah ex-menteri ya guys ya, Mat Sejak Sabu. pandemik COVID-19 melanda dunia, terdapat beberapa negara yang pada awalnya nampak gagal berbanding Malaysia, kini semakin berjaya untuk berkembang meninggalkan kita. Kini semakin berkembang guys, Indonesia. Antaranya adalah negara jiran Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan lihat 4 sebab kenapa Indonesia 4 sebab akan guys, berkembang dengan pesat. kenapa berkembang dengan Meninggalkan pesat. kita di saat-saat wabak COVID-19 makin berleluasa untuk menawan dunia. Teruskan menonton guys. Wah, Uncle pun sangat pengen ya guys bagaimana mereka mengurus dalam hal keadaan yang begitu cukup getir dan juga mencabar sewaktu masa pandemik guys. Wah, 4 sebab yang telah akan diceritakan oleh admin guys. Nah, jangan lupa subscribe guys. Oke. Pertama, pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang Pada awal bijaksana. pandemik COVID-19, Indonesia dilihat negara yang paling menyeramkan. Kes yang dicatatkan ratusan ribu ditambah ribuan kematian. Rakyat Indonesia juga dinilai sulit untuk diurus, terutama berkaitan pematuhan SOP. Wah, Di kota Ambon, Maluku, ratusan orang dan pihak keluarga mengambil paksa jenazah positif COVID dari ambulan. susah juga ya guys awal-awal mula-mula tuh. Jenazah sempat jatuh di jalan. Seorang pasien COVID-19 di Tasikmalaya, Jawa Barat mengamuk dan menolak saat dijemput petugas medis untuk dibawa ke rumah sakit. Si pasien bahkan mengancam memegang dan memeluk petugas dan orang-orang di sekitar rumahnya agar tertular. Woi, ini di samping awal-awal guys. sikap pemimpin Indonesia yang dilihat tidak berani untuk mengadakan lockdown. Malaysia dipuji-puji oleh para netizen dan YouTuber Indonesia sebagai negara yang cekap menangani COVID-19. Namun, tempoh sanjungan itu tidak berlangsung lama. Tidak Kerajaan berlangsung Abah lama. yang pada awalnya nampak cemerlang, kemudian bertukar menjadi kerajaan gagal. Sementara Indonesia, walaupun pada awalnya tidak terus mengadakan lockdown, pemimpin Indonesia sebenarnya memperkirakan strategi supaya mereka dapat menyelamatkan ekonomi di samping membanteras wabak. Guys, apabila saya melihat permulaan sebentar tadi ya, kasus positif COVID ataupun yang mengalami jangkitan tersebut pada awalnya memang sangat-sangat begitu ramai ya, hampir secara keseluruhan. Dan apabila kita melihat tadi, ramai juga YouTuber-YouTuber membahaskan tentang Malaysia
cemerlang dari segi pengurusan, ya, mengurus tentang pandemik. Tetapi akhirnya Malaysia ketinggalan, guys. Tapi walau bagaimanapun itu adalah cerita pada beberapa tahun yang lepas, maksudnya tahun lepas, guys. So guys, kita lanjut lagi, guys. Apa cerita di sebalik ini lagi? Kita lanjut. COVID-19. Wah, sangat-sangat pengen ya, guys. Akhirnya Saya kita sangat lihat penasaran. pada hari ini ekonomi mereka berkembang. Itulah, guys, ya. Menurut Ketua Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia, Febrio Nathan Kacaribu, Baik. pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan pandemik Okey. masih lebih baik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain Lebih baik. seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Wow. Nombor dua, 2. pelabur atau investor lari dari Malaysia pindah ke negara-negara Para jiran. investor. Menurut Jamari Mokhtar dan Amanda Yu, Para investor lari ke negara jiran, guys. Pelabur daripada Malaysia pindah ke Indonesia. Wow. penyelidik di Emery Research. Walaupun Malaysia terkenal sebagai negara yang memiliki kos terendah bagi menjalankan perniagaan di Asia Tenggara, lanskap politik negara yang tidak menentu kini menghalang syarikat teknologi besar untuk membina ibu pejabat serantau di negara ini. Itu sudah pasti kita tahu, guys, Contohnya ya. Apple dan Samsung. Apple dan lebih Samsung, memilih guys. Vietnam Pilih untuk Vietnam. kilang pembuatannya, manakala Amazon Samsung dan Apple, guys. Antara jenama yang paling top dan juga popular di kalangan pengguna. Sebab ialah ramai kita punya pengguna-pengguna, ya. Orang kata memakai jenama-jenama Samsung dan juga Apple. Pindah ke Vietnam, guys. Pelabur tuh. akan membina 3 pusat data di Wah, Jawa Barat di Jawa Indonesia Barat lagi. pada akhir Di Indonesia. 2021 dan awal 2022. Banyak syarikat otomotif berhenti melabur dalam projek berkenaan kerana kurang sokongan dari kerajaan kita yang sedang menghadapi kemelut politik. Walaupun kerajaan kononnya memperkenalkan dasar automotif negara 2020. Sementara itu, komitmen pemerintah Indonesia dalam mempromosikan kenderaan elektrik menyebabkan Hyundai memutuskan memindahkan ibu pejabat Hyundai, Asia guys. Pasifik dan pusat latihannya dari Malaysia ke Indonesia. Tinggalkan Malaysia, Hyundai. Selewat-lewatnya penghujung tahun ini. Ini Hyundai. adalah contoh terbaru. Manakala sebelum ini, penyedia perkhidmatan e-hailing Grab yang diasaskan rakyat Malaysia memindahkan ibu pejabat mereka ke Singapura kerana ekosistem syarikat pemula yang lebih mapan di republik itu berbanding negara kita. Situasi Grab ini menunjukkan kemelut politik secara Grab, guys. Grab berpindah. Syarikatnya berpindah ke Singapura lagi. berterusan memberikan impak negatif terhadap pelaburan, kata Emery Research Institute. Selain itu, syarikat pengeluar kereta elektrik Tesla mengumumkan pelaburan berjumlah 4.0 bilion US dollar sekaligus meletakkan Indonesia dalam rantaian nilai Global Value Chain produk keluaran Tesla. Oh, Wow. Contoh lain, Google bergandingan dengan syarikat pelaburan kerajaan Singapura, Temasek, untuk melabur 350 juta US dollar ke dalam syarikat unicorn e-commerce iaitu Tokopedia Tokopedia yang berpangkalan di Jakarta, Indonesia. berpangkalan di Pelaburan Jakarta. di dalam Tokopedia ini dijangkakan akan bernilai 83 US dollar pada tahun 2025. Banyak tuh. Polisi yang menjadikan abang besar ASEAN sebagai negara mesra pelabur asing yang dianjurkan oleh Presiden Joko Widodo nampaknya mula menampakkan hasil. Jadi persoalan sekarang, apa yang Azmin Ali, Menteri MITI yang buat di Malaysia ini, Wow. dan siapa saja yang tinggal di Malaysia untuk melabur? BMF atau Siapa GDP lagi, guys? 333? Siapa lagi pelabur yang tinggal di Malaysia? Yang ketiga, Indonesia memajukan pendigitalan untuk peniaga kecil dan Pendigitalan sederhana. untuk industri Menteri kecil sederhana. Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan optimis ekonomi Indonesia mampu mengatasi negara jiran. Hal ini merujuk kepada trend digitalisation peniaga kecil dan sederhana di Indonesia yang terus meningkat. Luhut Panjaitan yakin Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dan Singapura pada tahun 2025. Menurut beliau, peran penting platform e-commerce menjadikan hal yang cukup vital dalam proses digitalisasi PKS di Indonesia. Kerajaan Indonesia sendiri menyasarkan sekurang-kurangnya 50%
perusahaan kecil sederhana dapat go digital pada 2021. Pada Disember lepas sahaja, sudah ada 3.4 juta syarikat kecil dan sederhana yang memasuki ekosistem digital. Sistem digital guys. Menerusi program 3 juta usaha mikro 3 kecil dan juta menengah syarikat. atau PKS go online melalui kempen mereka Bangga Buatan Indonesia. Bangga buatan Yang Indonesia terakhir, guys. kadar vaksin per hari yang lebih tinggi di Indonesia. Vaksinasi Menurut rakyat. Bloomberg.com, COVID-19 Vaccine Tracker dengan kadar 22,949 dos per hari, Malaysia dijangka akan memvaksin 2/3 populasi dalam tempoh 5.7 tahun. Manakala Indonesia dengan kadar 227,066 dos per hari dijangka akan berjaya memvaksin 2/3 populasi mereka dalam tempoh 4.6 tahun. Sebagai kesimpulan, Indonesia lebih maju berbanding Malaysia kerana telah memvaksin 3.3% populasi dengan pemberian 18 juta dos 18 yang sudah juta dos diberikan. guys. Manakala Malaysia Vaksinasi di per bawah hari Adham Baba di yang Indonesia, menghilang entah guys. ke mana, baru mampu memvaksin 1.9 populasi kita dengan hanya 1.2 juta dos yang sudah diberikan. 1.9 Sekian populasi. dahulu 4 sebab kenapa Indonesia bakal lebih maju berbanding Malaysia menjelang COVID-19. Jika anda merasakan ada yang salah dalam data dan fakta yang kami berikan, silakan bantai dan hentam kami di komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih admin Drama Politikus atas info. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Drama Politikus guys, di mana kita melihat itu adalah beberapa data dan juga fakta. Kita melihat Indonesia bakal lebih maju berbanding Malaysia guys. So guys, apa yang kita dapat tonton, kita mengambil pengajaran. Bukanlah kita katakan Malaysia ni orang kata di tahap kemunduran ataupun terkebelakang, tetapi atas dasar secara kepimpinan, secara pengurusan, pentadbiran, kepimpinan perlu kita lancarkan, perlu kita tukar strategik bagaimana kita mau pastikan Malaysia itu akan lebih maju setara seperti mana Indonesia kecapi sehinggalah pada hari ini. Apa yang kita dapat saksikan, pemimpin yang bijaksana, pelabur yang datang ke Indonesia daripada negara kita, daripada Malaysia, pelabur pergi ke negara Indonesia. Itu adalah salah satu juga penyebab bagaimana Indonesia lebih ke hadapan berbanding Malaysia. Dan yang ketiga adalah vaksinasi guys. Vaksinasi yang terdapat daripada di Malaysia itu lebih laju berbanding yang ada di Malaysia. Walau bagaimanapun kita dapat saksikan bahawa penduduk Indonesia memang kita tidak nafikan sangat-sangat ramai dari segi populasinya, melebihi 270 juta jiwa berbanding Malaysia yang hanya lebih kurang 32 juta penduduk jiwa yang berada di Malaysia. Tetapi walau bagaimanapun Indonesia walaupun begitu tetapi masih lagi mampan, masih lagi mampu melonjakkan dari segi pembangunan dan juga ekonomi strategik daripada kepimpinan daripada Indonesia. Jadi guys, apapun saya mendoakan supaya Malaysia dan juga Indonesia dapat bersama-sama dalam menghadapi hala tuju yang sama dalam meningkatkan taraf ekonomi dan juga apa yang kita dapat saksikan, begitulah suasana kepimpinan, perbezaan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Tetapi walau bagaimanapun guys, saya tetap menyokong di antara kedua-dua negara ini sebabkan kita adalah negara yang paling dekat, antara negara yang berjiran, tetangga yang baik. InsyaAllah Malaysia pasti akan ke hadapan. Dengan syarat guys, kita dapat coba memperbaiki dari segi cara kepimpinan, cara strategik dan juga bagaimana kita mau tambat hati pelabur-pelabur untuk datang ataupun hadir ya melabur di Malaysia. Sebab pelaburan itu sebenarnya adalah satu benda yang sangat penting. Begitu juga dengan digital online. Maksudnya kita nampak Indonesia mempunyai 3 juta syarikat yang membuat urusan online dengan hanya membuat bisnes buatan Indonesia guys. Itu pun sudah satu menunjukkan bahawa Indonesia bakal lebih maju berbanding Malaysia. So guys, apapun itu adalah data dan juga fakta yang telah dibincangkan dalam video tersebut. Apapun kita anggap dia sebagai satu kandungan yang membuatkan kita lebih rasa pengajaran dan juga mungkin sebagai satu info ataupun ilmu supaya kita dapat berhati-hati dan kita dapat meningkatkan taraf kehidupan kita setiap daripada kita ini untuk melonjakkan apapun pembangunan yang ada di negara masing-masing. So guys, itu sahaja daripada Uncle. Kita akan tetap mendoakan kesejahteraan ya kepada negara Indonesia dan juga Malaysia untuk sama-sama melangkah maju ke hadapan, insya-Allah. So guys, itu sahaja daripada Uncle. Anggap saja
konten yang Angkau buat ini adalah sebagai satu ilmu dan juga hiburan kepada anda, tetapan kepada anda, supaya kita dapat sama-sama melihat bagaimana Indonesia dan juga Malaysia bersaing untuk menunjukkan segala pembangunan dan juga apa saja rencana yang telah dirancang berdasarkan rencana daripada pemimpin masing-masing. So itu saja daripada Angkal. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching guys. I love you Malaysia. I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.